Hai, selamat datang ke channel Cikgu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya lagi Cikgu Hana dalam protokol dan penganjuran majlis rasmi. Dalam siaran kali ini saya akan berkongsi tentang pengurusan pengacaraan majlis. Sebagai pengacara majlis, kita hendaklah memastikan bahawa segala persiapan berjalan dengan lancar dan disediakan sebelum majlis bermula. Jadi pengacara majlis mesti tahu bahawa kelancaran majlis yang dianjurkan bergantung penuh kepada pengacara majlis, kerana pengacara majlis mengawal majlis pada hari kejadian. Jadi pengacara majlis hendaklah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jadi tanggungjawab pengacara majlis antaranya ialah memimpin majlis tersebut, mengumumkan majlis dan atur cara, menghidupkan, memeriahkan suasana, mengawal perjalanan majlis dan kadang-kadang ia menjadi tumpuan ataupun perhatian pada majlis tersebut. Jadi sebelum majlis diadakan, maka pengacara majlis hendaklah menyediakan teks pengacaraan. Jadi saya akan kongsikan format teks pengacaraan yang selalu digunakan, tapi dia ada berbagai format, tapi saya akan kongsikan format yang selalu saya dan rakan-rakan pengacara di kampus saya gunakan. Ya, jadi teks pengacara selalunya seboleh-bolehnya disediakan sendiri oleh pengacara. Ia penting kerana kita akan peka dengan apa yang berlaku sekiranya teks itu kita yang sediakan. Kalau orang lain yang sediakan, kita hanya membaca, kita akan jadi kurang peka tentang apa yang berlaku sekiranya ada kecacatan sewaktu majlis berlangsung. Saya nak kongsikan satu peristiwa di mana majlis di peringkat kebangsaan yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Malaysia pada waktu itu. Teks pengacaraan disediakan oleh pengerusi majlis dan atur cara, dan pengacaranya hanya membaca apa yang telah disediakan. Jadi sepatutnya majlis itu merupakan majlis pertandingan, ya. Jadi sepatutnya pada majlis perasiman penutupan yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan waktu itu, hakim diminta untuk mengumumkan keputusan. Malangnya hakim tak mahu mengumumkan keputusan dan menyerahkan keputusan. Hakim hanya buat ulasan, kemudian dia menyerahkan keputusan itu kepada pengacara. Hakim menyatakan bahawa saya tidak akan mengumumkan keputusan, tapi saya akan minta pengacara majlis untuk mengumumkan keputusan tersebut. Jadi waktu itu pengacara majlis tidak peka. Ya, jadi dia ingat keputusan telah diumumkan. Jadi dia terus umumkan pemenang pertama untuk membuat persembahan, tapi pemenangnya belum diumumkan. Ya, jadi bila tak peka dengan adanya menteri yang hadir waktu itu, maka keadaan ada sedikit kelam kabut. Jadi ada solusinya di mana pengacara yang bijak akan menyatakan mohon maaf atas kesilapan teknikal, maka dia terus membacakan setelah itu keputusan yang sepatutnya diumumkan oleh ketua hakim. Ya, jadi
ada sedikit kecacatan di situ bila kita tidak peka dengan apa yang berlaku sewaktu majlis berlangsung. Jadi tugas pengacara majlis amat penting untuk memastikan kelancaran sesuatu majlis itu. Jadi kesesuaian antara pasangan pengacara majlis juga amat penting. Ya, antara kadang-kadang kita ada dua pengacara majlis, sepasang, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi keserasian dan kesesuaian mesti berlaku, terutamanya sewaktu raktai. Jadi bila raktai, kedua pengacara akan mengambil giliran dan sewaktu itu boleh dilihat sekiranya ada keserasian ataupun tidak. Pernah berlaku di mana sewaktu raktai penyelaras program tak bersetuju dengan pasangan pengacara, maka di saat akhir ditukarkan dengan pengacara yang lain. Jadi amat penting pengacara ini mengambil berat tentang peranannya, kerana sekiranya dia tidak peka dan tidak ambil berat tentang apa yang berlaku di sekeliling, maka kecacatan ataupun kepincangan majlis akan berlaku. Satu lagi yang perlu diingatkan, pengacara majlis hanya menerima arahan daripada pengurus acara, floor manager. Jadi sewaktu mengacara, sekiranya ada gangguan, ada orang lain, waimah penyelaras sendiri, penyeras program sendiri memberikan nota supaya pengacara mengumumkan sesuatu tanpa pengetahuan pengurus acara ataupun floor manager, pengacara boleh menolak arahan tersebut, kerana pengacara hanya menerima arahan ataupun sebarang perubahan yang berlaku hanya diterima daripada pengurus acara, iaitu floor manager. Jadi orang lain jangan ganggu, kerana konsentrasi pengacara majlis sewaktu majlis berlangsung amat penting supaya tidak diganggu. Jom kita dengarkan penerangan seterusnya tentang penyediaan teks pengacaraan majlis. Baiklah, penyediaan teks pengacaraan majlis hendaklah disediakan berdasarkan atur cara pentadbiran yang disediakan oleh pihak urusdia. Apakah bentuk atur cara pentadbiran? Saya akan kongsikan dalam siaran yang seterusnya. Untuk kali ini saya akan kongsikan format yang saya selalu gunakan dalam menyediakan teks pengacaraan majlis di kampus saya. Baiklah, seterusnya kita lihat, inilah formatnya. Ada 4 lajur. Lajur pertama masa, yang kedua peristiwa, yang ketiga skrip pengumuman, dan yang keempat catatan. Pada lajur masa, kita letakkan masa mengikut atur cara majlis. Peristiwa juga begitu. Peristiwa apa yang berlaku dalam atur cara majlis dari mula majlis hinggalah akhir, kita letakkan di ruangan peristiwa. Kemudian pada ruangan skrip pengumuman, kita letakkan apa yang kita nak sampaikan sewaktu pengacaraan itu berlaku. Dan di ruang catatan pula kita letakkan apa yang kita jangka akan berlaku, ataupun kita letakkan nama kita sendiri atau nama rakan pengacara yang akan membuat pengumuman. Amat penting untuk semua skrip yang melibatkan panggilan hormat dibuat dengan betul supaya kita dapat meminimumkan kesalahan yang berlaku. Jadi sekiranya ada tambahan yang dinyatakan ataupun disampaikan oleh pengurus acara, floor manager, hendaklah kita tambah dengan kemas supaya kita tidak tersasul.
Dalam menulis skrip pengumuman ataupun teks pengacaraan ni, kita akan selang-selikan dengan pantun. Jom kita dengarkan penerangan seterusnya. Sebagai pengacara, seeloknya bila kita buat teks pengacaraan majlis itu perlulah diselang-selikan dengan pantun. Ya, kita budaya kita di Malaysia kaya dengan pantun Melayu. Jadi pengacara hendaklah mengalunkan pantun dengan intonasi yang santai. Ya, ada setengah pengacara dia suka mengalunkan pantun tu dengan seperti masuk pertandingan. Ya, contohnya, sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Jadi kalau boleh, jangan buat intonasi begitu. Ya, sewaktu mengacara majlis. Intonasi yang sepatutnya diungkapkan ialah seperti begini. Ini yang betul. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Buluh diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sebelum saya akhiri slot pada kali ini, suka saya ingatkan kepada pengacara majlis agar rajin berlatih, ya, buat baca skrip yang disediakan itu berulang kali untuk meminimumkan kesalahan atau kepincangan yang akan berlaku. Jadi kita perlu sentiasa mengulang-ulang, terutamanya nama tetamu kehormat, jawatannya, dan juga perkataan-perkataan yang susah. Contohnya perkataan profesionalisme. Jadi kita kena ulang supaya bila kita sebut waktu majlis berlangsung, kita tidak tersasul. Ya. Kadang-kadang pengacara yang mudah tersasul itu dia tidak cukup latihan. Kalau kita cukup latihan, bila kita nampak ataupun kita baca perkataan tersebut, kita tidak akan mudah tersasul. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, profesionalisme. Ya, profesionalisme. Jadi kita kena buat latihan berulang kali supaya tidak tersasul. Satu lagi, nafas. Ya, nafas kita kena tahu di mana kita nak pause supaya kita tidak tercungap-cungap bila mengacara ataupun membacakan skrip pengacaraan majlis. Jadi sekiranya pengacara tenang, majlis tenang. Pengacara ceria, suasana ceria. Tapi kalau pengacara buat nada sedih, maka sedihlah suasana. Sebab itu pengacara memainkan peranan yang amat penting. Baik, sampai di sini dahulu untuk slot kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menyokong channel Cikgu Hana. Bye-bye. Kita sambung dalam siaran seterusnya. Nantikan. Sayangi diri, hiasi peribadi. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Cikgu Hana, mohon bantu saya untuk subscribe. Jangan lupa like, share, komen dan tekan loceng. Bye-bye.